اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 29, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sama basar ini tiga ta'alluq. Sama basar ini tiga ta'alluq. Pertama, ta'allukun tanjiziyun qadimun. Kalau sebut kod Arab gitulah. Tapi kita sebut kod Melayu, ta'alluk tanjizi qadim. Kalau nak berbaris kod Arab penuh kod ta'allukun tanjiziyun qadimun. Itu yang pertama. Yang kedua di sebelah tu, ta'allukun suluhiyun qadimun. Kemudian yang ketiga, ta'allukun tanjiziyun hadisun. Jadi yang pertama, ta'alluk tanjizi qadim. Dia datangkan pengertian sahaja ni, bukan terjemah ni. Iaitu ta'alluk tanjizi qadim, ta'alluq nyata dan terang keduanya dengan zat Allah dan sifatnya. Itu bukan makna dia. Makna tanjizi qadim ni lulus sedia kala. Kita dulu di sifat kudrah. Sifat kudrah. Sifat kudrah hak di muka surat 18 baris bawah sekali. Di muka surat 18 baris bawah sekali, ta'alluq bagi kudrah. Sebab ta'alluq hanyalah ada pada sifat ma'ani, dimulai sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Ta'alluq ni khija'an lah kita panggil, ataupun tagangan dia, ataupun tugas dia. Jadi ta'alluq khija'an, tagangan, kudrah mengadakan tiap-tiap mungkin. Ta'alluq kerjaan, tagangan, iradah menentukan tiap-tiap mungkin. Ta'alluq kerjaan, tagangan, ilmu mengetahui sekalian perkara. Itu ta'alluq. Adapun sifat lain tidak ada ta'alluq. Sifat wujud, apakah kerjaan sifat wujud? Tak ada. Mewujudkan makhluk, mengadakan makhluk, itu ta'alluq sifat kudrah. Pada ni kidam, baqa, ada tak ta'alluq dia? Tak ada. Tu mengekalkan syurga dan neraka tu, mengekalkan ahli syurga dan neraka tu. Yang mana syurga neraka ni kekal. Ahli syurga neraka kekal.
dikekalkan oleh Allah. Ta'alluq baqa' tidak. Ta'alluq kudrah juga. Allah yang bersifat dengan kudrah mengekalkan syurga, neraka serta dengan ahli-ahlinya. Jadi makna sifat lain tidak ada ta'alluq. Yang ada ta'alluq adalah sifat ma'ani, bermula daripada sifat kudrah sampai ke sifat kalam, 7 sifat kecuali sifat hayah. Sifat hayah tidak ada ta'alluq, tidak ada khija'an, tidak ada tagangan. Menghidupkan, menghidupkan itu ta'alluq bagi kudrah juga. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, itu ta'alluq bagi sifat kudrah. Hayah tidak ada ta'alluq. Jadi ta'alluq kita faham dah, ta'alluq ni adalah kerjaan lah. Kalau biasa kalau Tok Guru disebut tagangan. Kita tagangan ni mungkin tak berapa nak faham mana dah. Ada bahasa Terengganu kita tagang. Tagang ni kalau kita macam cagarang dah. Bukan orang kita ni. Kena letak juga tagangan tu. Mana apa? Bukan cagarang. Ada tak cakapan Terengganu kita? Dia kalau belah-belah fotoni ke dia panggil tagangan. Tagang tu khija lah, khijaan. Jadi kudrah, tagangan dia, khijaan dia mengadakan akan perkara mumkinun. Gitu dia, tu ta'alluq. Jadi bermulanya bicara ta'alluq adalah di sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Maka hak bawah sekali tu didatangkan terjemahan. Hak bawah sekali tu, tapi hak bawah sekali tu ta'alluqun tanjiziyun hadisun. Tak apalah, kita nak ambil makna tanjizi tu dahulu. Dan makna tanjizi itu meluluskan. Meluluskan itu makna tanjizi. Hadisun tu baru. Kalau tadinya tanjizi qadim, meluluskan sedia kala. Itu makna asal. Tanjizi meluluskan. Tapi kalau tanjizi bagi kudrah, mengada, itulah diri mengada tu tanjizi. Tanjizi bagi iradah, diri menentu tu dia panggil tanjizi. Tanjizi bagi ilmu, diri mengetahui tu dia panggil tanjizi. Kalau sama basar, tanjizinya adalah diri mendengar dan melihat, itu tanjizi. Tapi asal makna tanjizi ni meluluskan. Itu asal makna. Kalau kudrah ni gak meluluskan kehendak. Apa makna meluluskan kehendak? Buat tu mana? Pada ni. Meluluskan kehendak. Kehendak tu iradah pada sedia kala. Menentukan. Kemudian tanjizi bagi kudrah ni meluluskan kehendak, buat apa yang dikehendaki pada azal. Itu tanjizi bagi kudrah. Lepas tu dia terjemah tanjizi ni, hak kudrah meluluskan kehendak. Kerana diluluskan kehendaknya, kehendak Allah dengan kudrah akan barang yang ditentu dengan iradah pada azal. Barang yang tentu dengan iradah pada azal, kehendak tu lah. Jadi meluluskan kehendak ni bahawa Tuhan menjadikan, mengadakan akan perkara yang telah ditentukan pada azal. Jadi tanjizi bagi kudrah adalah mengadakan akan barang yang Allah kehendak pada azal. Barang yang Allah kehendak pada azal, iradah menentukan pada sedia kala, itu tanjizi bagi iradah pula. Jadi kita tanjizi ni tak terjemahlah dengan meluluskan. Tapi kita fahamlah. Sekarang kita bicara ta'alluq sama dan basar. Jadi tanjizi bagi sifat sama adalah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Tanjizi bagi sifat basar melihat akan sekalian perkara yang ada, itu tanjizi. Satu lagi dipanggil suluhi. Itu yang kedua. Suluhi.
Kalau suluhi, kalau hak di kudrah dahulu, suluhi itu hak musrat 18, baris yang ketiga daripada bawah. Ta'allukun suluhiyun qadimun. Suluhi diterjemah dengan iaitu patuk kudrah pada azal bagi mengadakan sesuatu dan mentadak akan sesuatu. Patuk tu suluhi. Patuk padang boleh. Tapi suluhi ni bukan mengadakan sungguh. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Sifat kudrah Allah qadimah, sedia kala. Ta'alluq kudrah mengada tanjizi, meniada tanjizi, tapi hadisun baharu. Baharu mana apa? Ni sekarang ni. Ni tanjizi hadis sekarang ni. Gerak diam kita ni. Ini adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Mana ni? Gerak diam kita sekarang ni. Apa yang berlaku di kita sekarang ni. Inilah kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Jadi Allah mengada meniada, makna sifat kudrah Allah, kerjaan dia, tagangan dia baharu. Tak ada qadim, tak ada tanjiz qadim. Ada tak mengada sedia kala? Ni kita ambil faham molek ni. Ada tak mengada sedia kala? Ada satu perkara Allah mengadakan, tapi Allah mengadakan sedia kala. Cuba kita mikir sikit. Mengada dengan sedia kala ni boleh jumpa ke tak? Boleh jumpa tak mengada dengan sedia kala? Mengada sedia kala. Tak akan jumpa dua ni. Sebab apabila mengada, sedia kalanya tiada. Mengadanya kemudian. Kalau perkara tu perkara sedia kala, bukan jenis diadakan. Faham tak ni? Mengada dengan sedia kala, jumpa tak? Takkan jumpa. Sebab mengada akan barang yang asalnya ketiadaan, bukan gitu. Ke barang yang ada sedia kala, kemudian adakan pula barang yang sudah ada sedia kala. Itu tahsilul hasil. Apa kata? Buat benda siap dah, itu sia-sia. Mustahil. Jadi bila sebut kata mengada, artinya perkara tu asalnya tiada. Kemudian mengada, jadi mengada ni baharu. Faham tak ni? Allah mengadakan malaikah, baharu. Allah mengadakan qalam, baharu. Allah mengadakan luh mahfuz, baharu. Baharu apa hak tu, hak mula-mula hak Tuhan buat? Baharu dengan makna bukan sedia kala lah. Ada ni? Baharu hadis dengan bahawa bukan sedia kala. Ada ni? Mana kalau kita katalah Allah mengadakan Nabi Adam, baharu. Allah mengadakan kita, baharu. Mana boleh baharu? Hak Nabi Adam, baharulah dengan bahawa ada permulaan, asalnya tak ada. Baharulah, bukan qadim. Jadi sekarang ni mengada, kalau dengan qadim, dia tidak akan jumpa. Jadi kudrah ni mengadanya baharu. Sifat kudrah qadim. Bilakah sifat kudrah boleh mengadakan? Boleh mengadakan bila? Sedia kala lah. Itu suluhi qadim. Tapi hanya boleh je, bukan ta'alluq sungguh. Ta'alluq sungguh ni tanjizi tu bapak panggil ta'alluq. Buat, menentu, mengetahui, mendengar, melihat, itu bapak panggil ta'alluq. Ini hanya setakat patuk padang boleh. Ginilah contoh-contoh. Nak beza, tapi ni tak qadim lah. Tak qadim. Cuma nak kita beza antara suluhi dengan tanjizi. Contohnya, orang lelaki ke orang perempuan ke, dia boleh berkahwin dengan sesiapa sahaja. Janji ajnabi. Boleh. Hak tanjizi sungguhnya
Sampai masa berkahwin tu dia panggil tanjizi sungguh. Pandai ni? Masa berkahwin tu dia panggil tanjizi. Tapi boleh sama-sama dah sebelum ni. Ke mana? Maknanya boleh berkahwin. Boleh. Tapi tanjizinya berkahwin tu. Berkahwin tu kemudian. Tapi suluhi boleh ni, boleh sebelum daripada tu lagi dah. Memang boleh berkahwin dengan sesiapa yang ajnabi kepada kita, yang bukan mahram kita. Boleh. Tapi boleh ni berkahwin ke tak? Tak. Cuma royak boleh. Hak berkahwin sungguhnya tanjizi tu. Ni nak beza antara suluhi dengan tanjizi. Jadi suluhi ni Allah Ta'ala yang bersifat kudrah boleh mengadakan sedia kala. Tapi Tuhan mengadakan sungguh sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan pada azal, barulah. Jadi hak mengadakan sungguh tu dia panggil ta'alluq. Suluhi tu setakat wayak boleh je, bukan ta'alluq pun, tapi buah nama ta'alluq jugalah. Tu nak beza antara suluhi dengan tanjizi. Kemudian kita balik pada samuk dan basar. 3 ta'alluq ni biasanya untuk kita faham 3 ta'alluq. Satu suluhi qadim, yang kedua sini satu tanjizi qadim, yang kedua suluhi qadim, yang ketiga tanjizi hadis. Biasanya nak faham 3 ta'alluq ni dengan samuk basar. Dengan samuk basar. Sebab hak mudah nak cerita, hak ada 3 ta'alluq ni samuk basar. Yang ada 3 ta'alluq ni selagi sifat kalam. Sifat kalam ada 3 juga. Sifat kalam, tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Adapun ta'alluq qudrah, suluhi qadim dengan tanjizi hadis, benda ditambah dengan qabdah selagi. Kalau ta'alluq iradah, suluhi qadim dengan tanjizi qadim. Pergi pada ta'alluq ilmu, hanya satu sahaja, tanjizi qadim ilmu. Satu sahaja. Yang ada 3 ni, tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis, sama basar kalam. Tapi kalam payah nak cerita. Hak sama basar lah hak mudah kita cerita, berkaitan dengan tanjizi qadim bagi sama basar, suluhi qadim bagi sama basar, dan juga tanjizi hadis bagi sama basar. Kita faham 3 ta'alluq bagi sama basar ni, kita fahamlah ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah, ta'alluq ilmu, jadi mudah. Ada ni. Bila kita faham panggilan ilmu ni, tanjizi qadim ke tanjizi hadis ke, mudah sikitlah kita nak faham hak qada dan qadar tu. Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Tu hak lengkaplah. Tapi kalau kita setakat qada, tu qudrah, Allah yang bersifat dengan qudrah, mengadakan meniadakan. Qadar tu iradah, Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan pada sedia kala. Tu pendek. Pendek lagi tu. Nak lengkapnya qada, ta'alluq, tanjizi qadim, qada, ta'alluq, tanjizi qadim bagi iradah, qadar, ta'alluq, tanjizi hadis bagi qudrah. Ya, ni pun ulang dah ni. Macam mana kita? Hak untuk kita mengaji faham pegangan, faham sangat dah. Tapi hak pecahan-pecahan ni, biar tahu jugalah bawa kemas sikit. Memanglah kita berpegang Allah mengada meniada ni kemudian. Pandai ni? Tanjizi hadis. Tapi sifat kudrah Allah qadim. Sifat kudrah yang ada di zat Allah qadim. Tapi mengada tu jadi kemudian baharu. Jadi sedia kala ni sifat kudrah Allah boleh dak nak mengada. Dan mengadakan tu kemudian kan. Mengadakan tu baharu. Walha sifat kudrah qadim.
Sifat kudrah ada di zat Allah qadim. Allah bersifat kudrah qadim. Tapi sifat kudrah Allah berfungsi, kejayaan dia kemudian baharu. Jadi adakah sebelum tu sifat kudrah yang ada di zat Allah qadim sedia kala tu sebelum tu tidak boleh mengadakan ke? Boleh. Cuma belum mengadakan. Boleh, memang boleh mengadakan. Sedia kala dah boleh mengadakan. Tapi mengadakan sungguh mengikut ketentuan iradah lah. Jadi mengadakan sungguh baharu kemudian. Tapi sifat kudrah Allah qadim. Bila kau sifat kudrah Allah boleh mengadakan? Oh, boleh mengadakan sedia kala. Itu nama suluhi qadim. Ada ni? Tak ada kita pegang Allah mengadakan tu kemudian. Allah tidak mengadakan lagi sedia kala. Sebab apa? Sebab kudrah yang ada di zat Allah sedia kala tu tak mampu nak mengadakan. Mustahil kita duk pegang gitu. Sekarang kita duk pegang Allah qadim. Sifat kudrah Allah qadim. Jadi sifat kudrah yang ada di zat Allah qadim. Bila kau sifat kudrah yang ada di zat Allah boleh mengada dan meniada? Boleh mengada meniada. Memang qadim lah, takkanlah sifat je qadim. Boleh mengada meniada kemudian asal-asalnya lemah daripada mengada dan meniada. Mustahil gitu. Memanglah boleh mengada tu sedia kala. Itu suluhi qadim bagi kudrah. Tapi mengadakan sungguh kemudianlah tanjizi hadis. Itu mengadakan sungguh, itu kudrah. Itu dia qadar rukun iman yang ke-6. Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Gana. Kemudian ilmu hanya satu saja. Ilmu tanjizi qadim bagi ilmu satu saja ta'alluq. Tidak ada suluhi qadim bagi ilmu dan tidak ada tanjizi hadis bagi ilmu. Tanjizi hadis bagi ilmu ni lagilah mustahil nak ada. Apa makna tanjizi hadis bagi ilmu? Allah mengetahui baharu. Mustahil. Pada ni Allah sedia kala belum mengetahui. Allah mengetahuinya baharu. Jadi sebelum tu jahil, mustahil. Tanjizi hadis bagi ilmu mustahil. Allah mengetahuinya baharu, mustahil. Allah mengetahui sedia kala dah segala-gala perkara tu tanjizi qadim bagi ilmu. Suluhi qadim bagi ilmu, Allah boleh mengetahui tetapi tidak mengetahui, mustahil juga. Sebab tu tak ada suluhi qadim bagi ilmu, sama telah tak ada tanjizi hadis bagi ilmu. Yang adanya tanjizi qadim bagi ilmu. Allah mengetahui sedia kala. Tanjizi hadis mengetahui yang baharu mustahil. Suluhi qadim bagi ilmu boleh mengetahui tapi tidak mengetahui. Mustahil. Adapun kudrah boleh mengadakan sedia kala tapi belum mengadakan. Boleh sahaja mengada tapi belum mengadakan. Bila mengadakan, kemudianlah sebagaimana yang dikehendaki oleh iradah. Tetapi kalau ilmu ada suluhi qadim boleh mengetahui tapi belum mengetahui, mustahil gitu. Tapi kudrah boleh mengadakan sedia kala tapi belum lagi mengadakan pada masa sedia kala. Ada tu. Sekarang kudrah Allah qadim, ilmu Allah qadim. Kudrah Allah yang qadim ni boleh mengadakan tu sedia kala suluhi qadim tapi belum mengadakan. Mengadakan sungguhnya tanjizi hadis kemudian baharu. Kalau pergi pula suluhi qadim kepada ilmu, sifat ilmu Allah qadim. Allah boleh mengetahui akan sesuatu tu pada sedia kala tapi Allah belum mengetahui. Mustahil gitu. Sebab tu tak ada suluhi qadim bagi ilmu. Sama telah tanjizi hadis bagi ilmu pula. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang baharu. Sebelum tu Allah belum mengetahui lagi akan perkara tersebut. Jadi jahil Allah sebelum tu mustahil. Jadi ilmu hanya ada satu sahaja.
Ta'alluq, tanjizi, qadim bagi ilmu. Allah mengetahui segala-gala perkara sedia kala. Itu ilmu. Iradah pun sama. Apabila ilmu tidak ada tanjizi hadis, iradah pun tidak ada tanjizi hadis. Sebab iradah ni, ta'alluq iradah menentu akan sekalian perkara sebagaimana selaras dengan perkara yang Allah Ta'ala tahu, ilmu. Jadi antara Allah menentu dengan Allah mengetahui ni, hak ni qadim belaka. Sebab apa yang Allah Ta'ala menentu? Muwafaqah, selaras sebagaimana dengan perkara yang Allah Ta'ala mengetahui pada sedia kala. Jadi Allah menentu sedia kala sebagaimana Allah mengetahui sedia kala. Makna antara menentu dengan mengetahui dia tidak ada dahulu kemudian. Sebab apa? Sebab menentu pun sedia kala, tanjizi qadim, mengetahui pun sedia kala, tanjizi qadim. Cuma kalau kita susung, Allah menentu sebagaimana Allah mengetahui pada sedia kala. Kalau susung gitu jadi macam menentu tu kemudian daripada mengetahui. Pada ni. Sebab menentu sebagaimana yang Allah mengetahui. Jadi kalau dengar situ macam menentu ni turut mengetahui. Menentu ni mari daripada mengetahui. Jadi seolah menentu ni mengiringi. Mengetahui ni hak qadim. Jadi menentu ni baharu. Tidak. Cuma nak nampaknya memanglah menentu mari daripada ilmu. Tapi menentu pun qadim, mengetahui pun qadim. Jadi tak ada dulu kediang ni. Ada pun kita lain. Kita nak menentu, kita nak menetap, kita nak memutuskan, mengetahuilah dulu. Selagi belum mengetahui, kita tak boleh nak menentu. Tak berani kitanya. Takkan kita nak menentu, nak menetapkan satu-satu perkara yang kita pun tak ada pengetahuan. Kita nak menentu, nak memutuskan, nak menetapkan perkara yang kita kena tahu molek dulu. Jadi kalau kita memang betul menentu, kemudian mengetahui terlebih dahulu. Adapun menentu Allah sedia kala. Adapun mengetahui Allah sedia kala. Jadi menentu Allah selaras sebagaimana yang Allah mengetahui. Jadi apabila mengetahui Allah sedia kala, menentu Allah pun sedia kala. Apabila mengetahui Allah tidak ada tanjizi hadis, maka menentu pun tidak ada tanjizi hadis. Tidak ada kata Allah menentukan kemudian. Tak ada. Allah menentukan kemudian maksudnya apa? Maksudnya ada ketentuan tambahan ke macam mana? Ni perkara yang telah tentukan pada azal. Siap pada azal. Tiba-tiba ada pula sebahagian laginya Allah menentukan baharu, kemudian baru Allah menentukan. Panggil apa tu? Ketentuan tambahan. Gitu. Mustahil. Sebab apa? Sebab ketentuan Allah selaras dengan mengetahui Allah. Jadi kalau Allah menentu ni baharu, jadi mengetahui itu jatuh baharu lah. Ini mustahil sama sekali. Walaupun ada dalam kitab disebut tanzih hadis bagi iradah, tu bahas kot lain tu. Tak apalah kita nak cerita tu. Memang dalam kitab pun ada. Ada tanzih hadis bagi iradah. Tapi bukan mana Allah menentu tu baharu. Jadi seolahnya Allah ni nak mengkejapkan ketentuan Allah pada azal. Gitu je lah. Tapi kita tak mau cerita. Dia payah sikit. Jadi menentu Allah sedia kala. Tidak ada ketentuan yang baharu. Tetapi iradah ada suluhi qadim. Ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Boleh mengetahui tapi tidak mengetahui. Tapi kalau suluhi qadim ada. Bagi iradah ada. Boleh. Mana boleh? Sekarang tanjizi qadim bagi iradah, Allah menentukan kita lelaki. Itu ketentuan azali dia panggil. Tanjizi qadim bagi iradah. Allah menentukan kita lelaki pada sedia kala. Tanda ni. Allah boleh tak nak menentukan kita perempuan? Boleh tak? Sekarang Allah menentukan pada azal, ketentuan azali, ta'alluq, tanjizi qadim bagi iradah. Allah menentukan kita ni lelaki.
Ni ketentuan azali. Tanjizi qadim bagi iradah. Nak tanya, Allah boleh tak nak menentukan kita perempuan? Boleh je, sebab perkara haru. Lelaki pun perkara haru pada akal, perempuan pun perkara haru, perkara mungkinung belaka. Perkara boleh jadi belaka. Lelaki mungkinung boleh jadi, perempuan mungkinung boleh jadi. Jadi Allah boleh tak menentukan kita perempuan? Boleh. Dia panggil suluhi qadim bagi iradah. Boleh je. Boleh je, bukan menentukan sungguh. Hak tanjizi qadimnya sebagaimana lelaki-lelaki lah, perempuan-perempuan lah. Tapi hak suluhi qadim bagi iradah, Allah boleh menentukan sekalian perkara mungkinun, sekian perkara harus. Boleh belaka. Maknanya sekarang Allah menentukan pada azal kita akan berada di masjid masjid Bukit Payung ni. Ini ketentuan pada azal. Allah boleh tak nak menentukan kita pada masa ni duduk di tempat lain? Boleh tak? Boleh. Tapi tidak Allah menentulah, sebab Allah menentukan kita berada di masjid Bukit Payung. Maka kita pun berada di masjid Bukit Payung. Hak ni hak tanjizi qadim bagi iradah. Tapi boleh tak Allah nak menentukan kita ada bandar? Boleh. Boleh tak Allah nak menentukan kita duduk rumah? Boleh. Boleh tak? Itu mungkinun belaka kan, perkara harus belaka kan. Bolehlah iradah nak menentukan. Tapi hak tanjizi qadim sungguhnya duduk di sinilah, masjid Bukit Payung ni. Hak suluhi qadimnya Allah boleh nak menentukan kita berada di mana-mana. Jadi hak zahirnya lah, hak zahirnya, ketentuan azalinya, kita belum sampai ajal, belum sampai masa kematian. Tapi tak nak kata ni bila-bila masa je. Tapi nak ceritanya hak zahirnya, ni ketentuan azali, kita belum sampai ajal, belum sampai saat kematian. Tapi Allah boleh tak nak menentukan kita mati sekarang ni ataupun bila-bila masa? Suluhi boleh. Tapi hak tanjizi qadim sungguh tetap dah. Hak tu tak cepat sesaat, tak lewat sesaat. Hak Allah Ta'ala tetapkan pada azal tanjizi qadim bagi iradah. Allah menentukan bila saat kematian kita, tak cepat sesaat dan tak lambat sesaat. Hak tanjizi qadim. Tapi hak bolehnya, boleh bila Tuhan nak menentukan mati bila-bila pun boleh. Boleh je lah, dipanggil suluhi qadim bagi iradah. Tapi Allah tidak menentukan, cuma boleh. Tapi kalau suluhi qadim bagi ilmu, Allah boleh mengetahui tapi Allah tidak mengetahui, mustahil. Tapi suluhi qadim bagi iradah, Allah boleh menentukan tapi Allah tidak menentukan. Tak ada benda tu. Tapi hak Allah menentukan hak tanjizi qadimnya, tu tetap dah lah. Hak tetap dah. Kita tu berada di mana, apa semua tetap ada, lelaki ke perempuan ke, itu tanjizi qadim bagi iradah. Itu dipanggil qada, ketentuan azali, ta'alluq iradah tanjizi qadim. Itu qada. Qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah, itu qadar. Gimana kita? Kita ngaji kitab Pati Paridah ni lengkap ni. Biarlah biar siapa tangga. Hak tu fardu kifayah belaka sebenarnya, tapi biarlah. Fardu kifayah pun biar ada di kita lah. Takluk tu ada ni. Memanglah kalau kita dak reti takluk pun, kita tetap dah pegang. Allah menentu sedia kala, Allah mengetahui sedia kala. Tak ada Allah menentu kemarin barunya, tu kita sekali gitu sekali gini menentu pun kat lagi tukar pula, ubah pula, tu kita sebab kita jahil. Kalau Allah menentukan baharu, jadi mari ilmu Allah duk mana? Ilmu duk mana ilmu? Batulah berubahnya ketentuan Allah pada azal mustahil. Sebab apa? Sebab di mana ilmu Allah. Kalau ketentuan Allah berubah, ni hak azali di ilmu hak mubram tu. Bukan di lauh mahfuz, tu bicara lain pula.
Walaupun di lauh mahfuz ada yang berubah, tapi di ilmu Allah azali tu tak ada dah mubrah putuh belaka dah Sebab apa? Sebab kita pegang kan Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal selaras dengan ilmu. Kita mati dah tu kan. Qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Ini kita pakai jalanan Imam Asy'ari ni. Qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar pun qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Itu jalanan Imam Asy'ari. Tukar dengan Maturidi pula. Jadi qada ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah akan sekian perkara pada sedia kala selaras dengan ilmu. Kita duduk mati gitu kan. Qada ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala akan sekalian perkara selaras dengan ilmu. Mana apa selaras dengan ilmu? Muwafaqah seiring sebagaimana yang Allah mengetahui. Jadi apabila kita berpegang Allah yang bersifat iradah telah menentukan sekalian perkara pada azal, tak ada yang tergantung-tergantungnya. Sebab menentu sekalian pada azal, kemudian selaras dengan ilmu. Bila selaras dengan ilmu, mustahillah berubah. Ada yang tergantung kemudian berubah, itu catatan lauh mahfuz waktu bukan hak azali. Di lauh mahfuz ada yang tergantung kemudian berubah, tapi apa yang berlaku sebenar-benarnya selaras dengan hak azali. Mana hakikinya tidak ada yang tergantung pada hakiki dia, cuma ada di catatan lauh mahfuz jua. Kita kejak situ tanjizi qadim bagi iradah selaras dengan tanjizi qadim bagi ilmu. Itu adalah makna kepada rukun iman qada. Kejap kemana kitanya? Kita tahu pula nama ni, nama kita tahu pula. Lagi kemah molek, lagi mantap molek. Walaupun hak nama-nama ta'alluq ni fardu kifayah sekalipun. Ini ulang ni. Kena ambil jugalah. Ambil juga ni ilmu ni. Tapi itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji kita belajar je lah. Kita hak mustahaknya, hak fardu ain kejak di akidah tu je mustahak kitanya. Hak fardu kifayah kita belajar. Tuhan tak kurnia juga, tak apalah. Kalau fardu ain kita tak faham juga, tu kena cari kelas khusus lah. Kalau bab qada qadar hak asas tu pun kita masih lagi cukar cemaking. Hak asas ni bukan pecahan-pecahan nama-nama ta'alluq. Hak tu kita kena mengaji secara khusus. Tak boleh ikut kelas-kelas orang ramai. Kita dah nak turut orang dah tu. Tak boleh nak ikut orang ramai, tak boleh. Adapun kalau kita faham dah bab asas kepada qada rukun iman, tapi pecahan tanjizi kesuluhian tu dak reti tu tak apalah. Kita setakat Tuhan beri, alhamdulillah. Tuhan dak beri faham, tak apalah, bukan fardu ain pun. Tapi kalau asas rukun iman qada dan qadar tu kita masih lagi masih lagi samar. Hak tu kita kena cari guru lain. Kita kena hadiri kelas lain. Tapi kalau kelas umum kita tak boleh nak turut juga. Kita kena ada kelas peralihan. Pada ni kena buat kelas peralihan lah. Masjid Bukit Payung ni kena rancang macam mana nak buat kelas peralihan. Yelah macam sekolah kan. Kelas biasa tu, kelas biasa tu tak boleh nak pergi budak ni. Nak kan ni? Pihak sekolah akan buat kelas peralihan. Ke mana? Kita tak sekolah tau. Kelas peralihan ke kelas pemulihan? Kelas pemulihan. Allah, pemulihan mana? Nama tak standard tu.
Macam awak kata kelas pemulihan, kelas istimewa. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Anak istimewa. Kita apa kata anak? Bina nama comel lah. Dah lah, anak cacat. Tambah gitu, cacat. Anak istimewa lah. Kelas pemulihan ni jadi jenis tak cerdik sangat ni apa kena buat pemulihan. Kelas istimewa lah. Nak ceritanya sekolah, pihak sekolah apabila pelajar dia tak boleh nak mengikuti kelas ramai-ramai tu. Walaupun kelas ramai-ramai tu, kelas A, kelas B, kelas C dah tu padan dah dengan ramai-ramai. Tapi ramai-ramai kelas C rendah pun dia tak boleh nak teruk juga. Dia kena ada kelas asing. Samalah kita. Kalau asas fardu ain, kalau kita masalah tidak boleh mengikuti, memanglah ilmu yang kita dapat semuanya kurniaan daripada Allah, qada Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita ni ikhtiar usaha. Itu usaha takwi bekah. Tapi kewajipan kita kewajipan kita berusaha belajar. Itu kewajipan kita. Pandai tak pandai itu qada daripada Allah. Tapi usaha belajar kita ni, kalau kita usaha belajar kelas ramai gini kita tak boleh mengikuti, kita wajib usaha belajar dengan kelas yang khusus atau kelas pemulihan, kelas yang terhad. Kelas terhad ni maknanya seorang ke dua orang ke, ataupun kita bermuzakarah. Itu mungkin kita lebih boleh menuruti fardu ain seumpama tu atas masing-masing. Kalau kita tidak boleh mengikuti asas secara terbuka seumpama ni, sebab kita ni kelas terbuka. Walaupun kita ulang-ulang sekalipun, ada orang dia nak cakap satu perkara, dia nak tanya lalu dah. Dia muskil sini ni. Tapi kelas gini nak tanya orang malu. Pandai ni. Jadi apabila dia tak boleh terima, dia muskil, dia keliru dah awal-awal, kita tarik panjang-panjang, dia akan tadi nak gerak. Dia panggil apa? Akan jadi kusuk. Lepas tu dia kena kelas asing. Hak fardu ain. Bicara takluk ni fardu kifayah. Tak boleh lagi pun tak apalah. Tapi hak qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah akan sekian perkara pada azal selaras dengan ilmu atau tak. Tu kena mati molek. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang Tuhan perbuat selaras dengan apa yang Tuhan kehendak pada azal. Memanglah Tuhan buat selaras seiring dengan apa yang Tuhan kehendak pada azal. Tahukanlah Tuhan kehendak pada azal lain, Tuhan buat lain. Rosak sifat kesebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama. Rancangnya lain, pelangnya lain, buatnya lain. Pun orang tak boleh nak pegang buku dah. Dia ni rancang lain, buat ikut suka dia pula dah. Pelangnya lain, buat tak ikut pelang, orang takkan sesama kita pun orang tak boleh nak kecara dah tu. Jadi memang apa yang Tuhan perbuat selaras dengan apa yang Tuhan kehendak pada azal iradah. Hak Tuhan kehendak pada azal iradah selaras dengan hak Tuhan tahu pada azal ilmu. Tapi apa nama qadar perbuatan Allah? Ta'alluq, tanjizi, hadis. Apa nama qadar, qada, ketentuan Allah pada azal? Tanjizi, qadim bagi iradah. Selaras dengan ilmu mengetahui pada azal. Apa nama ta'alluq ilmu? Ta'alluq, tanjizi, qadim bagi ilmu. Tu hak fardu kifayah. Mana kita? Sebab ada orang ditanya kelas-kelas seumpama ni, kelas-kelas nak kena ni, nak kena mikir sikit. Orang minat tak dia kata? Atas orang lah. Ada orang minat untuk betul-betul untuk pemahaman akidah. Ada orang minat nak dengar santai je. Dengar ceramah motivasi, ceramah wa'amah, ceramah gitu je, ceramah rumah tangga. Tak ada orang minat seumpama tu. Sebab apa? Santai, tak payah mikir. Ni memang kita kena mikir lah. Tapi hak mikir hak agak tu sikit ni hak fardu kifayah ni.
Ini hak fardu kifayah. Orang tak mahu payah-payah. Ya, tak payah dia kata. Nak kena perbetulkan bacaan Fatihah. Allah, malu kita orang tua. Bukan bacaan Fatihah saja nak kena perbetulkan. Bacaan tasyahud. Tahiyat-tahiyat ada. Fatihah kita dengar semua tu imam hok baca sedap. Jadi masjid kita tu imam hok sedap-sedap belaka. Kita dengar semua dia baca sedap-sedap. Tapi kita baca betul ke tak kalau kita tak berguru? Dok. Macam mana kita tasyahud tak pernah dengar pun siapa-siapa baca? Macam mana kita baca betul? Sekarang Fatihah kita dengarlah. Tu imam mana? Tu imam Mekah ke? Tu imam mana kita dengar Fatihah mereka? Hak qori-qori masyhur tu kita dengar Fatihah mereka. Tapi kalau kita tak belajar sendiri Fatihah, adakah Fatihah kita betul dengan jasa kerana kita dengar Fatihah hak qori-qori tu? Tak betul kat Fatihah kita. Hak tu hak kita dengar tu. Macam mana tasyahud? Tasyahud. Tak ada orang dengar apa, masing-masing baca. Macam mana pastikan tasyahud kita betul? Tu kena cikgu tu rukun tu. Kalau mai pesen tu ustaz lelah kita orang tua. Lah lelah tak lelah pun. Hak tu asas kita. Payah. Apa itu dia cakap ceramah? Ceramah santai je. Baca hadis cerita kelebihan. Baca tu cerita ganjaran-ganjaran dalam syurga begini. Kan asyik tu kan. Tapi kalau balik kepada hak asas, dia tu payah. Cerita bab taubah. Payah nak kena qada semayang, nak kena qada puasa. Tak mahu belaka tu. Cerita pula kena bersihkan hati daripada riak, ujub, takabur. Yang terkadang riak, ujub, takabur ni sudah sebati dalam hati kita. Allah payah. Payah lah, memang betul lah. Tak mahu ni. Memang ada orang tanya. Kuliah-kuliah yang seumpama ni orang minat ke tak? Dia kata sebab. Sebab mana ni? Kena mujahadah. Kena bersungguh-sungguh. Kita duduk sombong angkuh selama-lama ni. Terkadang sombong angkuh kita daripada generasi dah. Kita sudah dilatih oleh mak ayah kita dah. Ingat baik keturunan kita, keturunan orang lebih-lebih. Jangan buat komang. Dengan gugu kawan punya buat komang. Ingat molek ni, mak ayah ni, tok nenek ni orang lebih-lebih. Jadi mak ayah latih dah kesombongan kepada anak. Kemudian anak tengok mak ayah ni pun, mak ayah yang penuh dengan kesombongan. Kan mak ayah kan jadi apa? Abang apa? Model apa orang ceramah dia ni. Model pertama kepada anak-anak. Dia tengok dah ayahnya sombong, moknya sombong, cakap pun angkuh. Tu hak model. Dilatih pula anak dia. Dan kita keluarga orang berpangkat, keluarga orang kaya, keluarga orang hebat-hebat. Jangan lebih kurang gitu. Jangan menjatuhkan bawah keluarga itu orang lebih. Tengok, ajar dah seumpama tu. Akhirnya takabur sifat iblis sudah jadi sebati. Sudah matbu', sudah terpatri. Tercop dah di hati. Nak kena buang tu dosa besar neraka tu. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Sebuat jahat-jahat, seburuk-buruk tempat kembali dalam neraka kepada orang yang sombong. Ni nak kena buang kena mujahadah. Memanglah payah. Tapi kalau hanya cerita-cerita tu senanglah. Mana tak pelik. Lepas tu kata orang minat tak minat atas bahagian masing-masing. Untung nasib masing-masing yang telah ditetapkan pada azal. Kita sesama kita hanya setakat memberitahu, nasihat menasihati, gitu je lah. Itu syariah kita dituntut seumpama tu. Lepas tu masing-masing. Tapi memanglah hal diri memang dia kena sungguh sikit lah. Bab akidah ke, bab pekoh semayang bang ke, bab tasawuf ke. Ni kita letak cerita hak kita je ni. Kalau kita naik setangga lagi, anak bini kita macam mana? Hak tu go. Gimana? Lepas tu kata kita kena banyak bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita cerita setakat untuk diri kita pun kena mujahadah sungguh-sungguh. Ni kalau membabitkan orang lain pula, biarlah orang lain tu anak kita pun tetap orang lain. Biar orang lain tu isteri kita tetap orang lain. Ada ni. Kita nak lawan nafsu kita pun tak mampu dah. Lepas tu nafsu anak kita, nafsu bini kita, tak mentelah lah lagi sukar sebab dia orang lain. Kenapa payah sungguhlah anak bini kita ni? Dah kita pun payah. Nak lawan nafsu kita mudah. Kadang kalau kita mudah lah kita sendiri pun payah nak lawan nafsu. Sama telah pula anak bini kita tu orang lain pula. Mereka ada nafsu mereka sendiri. Kita orang luar ni pula nak anak kita bini kita. Sama telah lah. Kita sendiri untuk diri kita pun kena mujahadah sungguh-sungguh dah. Ini panggil akhir zaman. Agama terkebelakang. Akhir zaman, agama kembali dagang. Agama mana? Agama yang sebenar. Adapun setakat masjid besar, masjid comel, mai jemaah ramai, hak tu kadang-kadang peseng je. Hak belajar betul benar macam mana? Walahal hak mari masjid semana waktu pun sebahagian kecil je daripada ahli qaryahnya. Boleh nak letak sebahagian kecil. Kalau kita kata ahli jemaah masjid itu 100 orang. Hak memang hak tetap 100 orang tu. Orang kampung tu berapa ribu? Ribu. 100 tu pun kira ramai dah tu. Kadang-kadang masjid tu 100 tu bukan qaryah dia kadang-kadang. Orang qaryah lain mari tupang berjemaah sebab dia suka masjid tu. Maknanya kalau kita hak masjid tu pun segelintir. Hak dia masjid tu pula hak betul-betul nak belajar segelintir pula. Tu dia panggil agama kembali dagang. Rupa agama tu adalah, tapi tu pun segelintir juga. Walah kalau balik pada agama simple je. Akidah biar betul. Dah lah. Hak kita bicara ni hak fardu kifayah. Semaya bang biar betul molek dengan ilmu. Bab muamalah, munakahat, janayah, pekoh tu kita tak pernah belajar pun. Tak ada apa-apa pun bab semayang je. Bab puasa setahun sekali kita ulang. Kalau bab zakat bagi orang-orang yang berkenaan, terbabit dengan perniagaan, dia pergi tanya jabat agama macam mana nak ke zakat perniagaan. Kalau ada orang terbabit dengan ternakan, pergi jabat agama tanya mereka macam mana nak mengeluarkan zakat ternakan. Mudah je. Pergi jabat agama sekali sepitah lalu je dia cerita. Kita balik boleh pakai dah ilmu tu sampai ke bila-bila. Mana hak kita terbabit? Kita pergi tanyalah. Kalau bab haji tu khusus haji ada dah tu. Sampai masa kita boleh pergi Mekah adalah khusus haji tu. Kita hanya nak fokus bab semayang je. Hak fardu ain betulnya. Tu je agama ni. Hak lain tu fardu kifayah belaka. Payah apa? Kemudian tahulah sifat-sifat mahmudah, ikhlas, syukur, sabar, tahu molek tu. Riya, ujud, takabur, hasad, kita pun maklum. Itu sifat yang cela pada syarak. Tak ada orang tak tahu. Adakah orang tak tahu? Saya tak tahu takabur ni salah. Saya ingat ke halal takabur? Ada orang jahil gitu. Kemudian kita jaga hubungan kita sesama anak Adam. Jangan sentuh hal peribadi orang. Jangan duduk sentuh harta benda orang. Jangan duduk jaga tu. Kenapa? Mengumpat orang, jangan fitnah orang sama telah, jangan harta orang jangan sentuh. Tu je kitanya. Ada ni. Maknanya setakat tu dipanggil orang yang beragama dah. Untuk jadi yang beragama tak payah pun, tapi akhir zaman. Rupa agama sekalipun terkadang bab akidah pun tak luluh. Itu panggil akhir zaman. Hakikinya balik kepada untuk nasib masing-masing telah ditetapkan pada azal. Bila Tuhan tetapkan kita ni jalan kebaikan, tak ada riak, tak ada ujud, takabur, bahkan kita kena perbanyakkan kesyukuran. Kena perbanyakkan kesyukuran. Masa PKP baru ni ada orang dia memperbanyakkan sembahyang qada.
Tapi dia kata kalau ingat balik kepada kesan lampau tu, menangis. Menangis apa tu? Menangis kesyukuran. Sebab gembira pun menangis juga. Sebab apa kesyukuran? Allah tak mati pada masa dak semayang hari tu. Tu. Mana Allah panjangkan umur, kemudian belajar kena dengan fardu ain, tahu bahawa kena qada. Kawan-kawan hak lain dia kata royak qada macam-macam alasan. Kita ngaji tak ada qada orang hak tak mau qada. Dia ngaji pasal gitu. Tapi dia alhamdulillah dia ngaji hak mana hak ahli sunnah kena qada. Lepas tu syukur dia sebab apa? Sebab Tuhan beri peluang. Nak riak, nak wujud, nak takabur. Nak riak, wujud, takabur mana? Tanpa kurniaan Allah, tanpa syafaat Nabi, kalau betul benar nak pakai hak kita, lah kita ni dak Tapi kita harap kurniaan Allah, rahmat Allah, dan kita harap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Harap kita duk gantung situ. Gantung kepada kurniaan Allah, gantung kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal kita tadilah qada-qada. Alhamdulillah. Sikit sebanyak tu alhamdulillah. Tak ada riak, tak ada wujud takabur, tapi kena perbanyakkan kesyukuran. Mana dia kata menangis kenapa? Kerana gembira, kerana Tuhan beri peluang. Beri peluang semayang qada semula hak lampau. Tuhan tak matikan dalam keadaan dulu tak semayang, dan Tuhan tak matikan dalam keadaan semayang tapi hak lampau tidak diqadakan. Tak. Tuhan beri jalan ke dianya, sekarang dia semayang, hak lampau dia qada. Jadi mudah-mudahan jumpa di mahsyar, dalam catatan amalan sembahyangnya cukup. Tak boleh jumpa di mahsyar catatan amalan sembahyangnya kosong. Hak terdahulu tak ada. Tak boleh gitu. Sebab apa? Sebab satu waktu sahaja sudah 500 tahun neraka. Tak boleh gitu. Jadi dia bersyukur kerana Tuhan beri taufik hidayah, dia boleh qada sembahyang. Tapi kukuk mana pun untuk keluarga kita, kita kena sungguhlah. Hak lepas dah tu kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni hak kitab ni pun dak hurah lagi ni pukul 10 dah. Kita pakai sudah ni dah ini, setengah jam lagi ni. Nak we faham tanjizi qadim, suluhi qadim, kemudian satu laginya tanjizi hadis. Macam saya sebut mula-mula tadilah. Biar nak mudah faham tanjih qadim, suluhi qadim, tanjih hadis, ni di samak basar. Di kalam payah sikit nak faham. Kita faham di sini, kita fahamlah hak tanjih hadis bagi qudrah, tanjih suluhi qadim bagi qudrah, suluhi qadim, tanjih hadis, suluhi qadim, tanjih qadim bagi iradah kita faham. Dan kita akan fahamlah tanjih qadim bagi ilmu. Dia kadang-kadang kita hanya nisbah istilah tu. Tanjizi, suluhi. Tanjizi pula ada dua. Satu tanjizi qadim, satu tanjizi hadis. Qadim sedia kala, hadis baharu. Tanjizi ni asal makna meluluskan. Asal makna ni suluhi patut padang boleh, tapi tidak diluluskan pun, hanya boleh. Itu suluhi. Tapi sini ni dibubuh tanjizi qadim dahulu, barulah pergi kepada suluhi qadim. Dah. Disusun sini comel-comel. Disusun sini tanjizi qadim, tu hak lain. Kemudian suluhi qadim didahulukan daripada tanjizi hadis. Ni comel. Susunan ni mudah kita nak faham. Nak faham istilah tu, ta'alluq tanjih qadim, ta'alluq suluhi qadim, dan ta'alluq tanjizi hadis. Lepas tu kita jangan duk fikir terjemahan dah lah. Sebut ta'alluq, kita faham. Mana khija'an tagangan sifat. Tanjizi, tu tak payahlah meluluskan, tu hanya terjemahan dia saja.
Suluhi patut padang boleh. Tu suluhi. Qadim sedia kala. Jadi yang pertamanya ta'alluq tanjizi qadim bagi sama' dan bagi sifat basar. Mana ta'alluq tanjizi qadim bagi sama' dan basar ni? Iaitu ta'alluq nyata dan terang. Apa nyata dan terang ni? Jangan lupalah. Hak minggu lepasnya sama' basar dan ilmu ta'alluqnya inkishaf. Minggu lepas baru ni inkishaf. Ingat tak inkishaf? Kena nak mula kelas kena buat tanya dulu dah hak minggu lepas. Inkishaf, angkat tangan. Apa makna? Angkat tangan tak jadi 7 tanya. Ayah Haji jawab. Mak Haji jawab duduk nusuk belakang lah jawapan dia. Inkishaf. Lepas tu taksir, takhsis, dilalah. Hak minggu lepas. Mana? Di inkishaf ni terang nyata daripada sifat sama. Terang nyata daripada sifat basar. Terang nyata daripada sifat ilmu. Kita ni dengan pendengaran ni terang nyata bagi kita. Kalau tak ada pendengaran, terang nyata tak? Tak Kalau tak ada pendengaran ni, orang cakap dengan kita, orang cakap lain, dia jawab kot lain. Sebab apa tu? Tak terang, tak nyata. Sebab sini tak ada. Tak ada pendengaran. Faham tak ni? Kalau tak ada pendengaran, terang nyata ke tak? Orang hak jenis telinga berat tu lah. Terang nyata tak orang cakap ke apa? Tak terang nyata. Kalau tak ada sifat basar, kalau gelap tu, tu memanglah tak ada terang nyata tu. Tapi kalau nampak, tapi nampak samar-samar, terang nyata ke tak? Tak. Nak baca terang nyata ke tak? Tak nampak. Muka orang terang nyata ke tak? Dekat-dekat boleh lah, jauh tak nampak. Tapi kalau dicakap suara molek, terang nyata, kenal siapa dia. Sebab apa? Dengar suara. Tapi dengan basar, dengan penglihatan, terang nyata tak muka dia? Tak. Sebab apa? Sebab tak ada basar. Jadi fungsi sama terang nyata, fungsi basar terang nyata. Satu lagi ilmu. Bila ada ilmu, maka terang nyata. Bila ilmu tak ada, mengarut sekali. Apa jadi mengarut kita tu? Sebab tak ada ilmu nak terang nyata macam mana. Jadi terang nyata dengan sama, terang nyata dengan basar, dan terang nyata dengan ilmu dipanggil ta'alluq inkishaf. Adapun kudrah, mengada, meniada, itu dipanggil taksir, memberi bekah, memberi kesan. Apa taksir memberi bekah, beri kesan? Mengada, asal tak ada jadi ada. Kemudian ada, ditiadakan. Itu panggil taksir. Gerak diam kita ni ta'alluq taksir bagi sifat kudrah. Ni gerak diam kita ni taksir, memberi bekah, memberi kesan. Makna apa? Mengada dan meniada. Iradah menentukan pada azal, dipanggil takhsis. Takhsis yang menentukan, menetapkan, memutuskan. Macam kita, kehendak kita pun menetap, memutus. Itu dipanggil takhsis. Menentu, menetapkan. Itu nama ta'alluq dia lah. Ta'alluq kalam, dilalah, menunjuk apa yang kita kehendak. Diam je, tidak berkata-kata. Orang pun tak tahu apa yang kehendak kita. Tak ada ni. Apabila bercakap, maka kita nampaklah apa yang dikehendak. Itu dilalah, menunjuk dia panggil. Itu kalam dilalah. Ke jadi pelik. Kata sama nyata terang. Tak nyata terang dengan sama pendengaran kita. Basar nyata terang. Dah bukan nyata terang dengan basar. Nyata terang dipanggil inkishaf bahasa Arab. Itulah sekolah orang putih sangat tu. Mau kita sekolah Arab tau. Kalau Arab mudah sikit, bahasa-bahasa Arab tu. Kita tahu anak anta je. Anak anta. Tu je tahunya. Jadi sini digi pada hak ta'alluq inkishaf tu lah. Iaitu ta'alluq nyata dan terang, inkishaf. Kedua sama dan basar.
Nyata terang ni dengan zat Allah dan sifatnya sifat Allah. Tapi sifat Allah ni bahas pula panjang, sifat wujudi lah, bukan sifat adami. Tapi kita tak boleh panjang sangat. Hak tadi pun nak kejar tu lah atas masing-masing, atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama basar, tanjizi qadim. Kalau kita kata tanjizi ni meluluskan dengan makna mendengar dan melihat sedia kala akan perkara yang ada. Itu tanjizi qadim bagi sama dan basar. Mendengar dan melihat sedia kala akan perkara yang ada. Sebab jangan lupalah pula, sama basar maujudat sekian perkara yang ada. Kudrah iradah mumkinun mumkinat, segala benda yang harus. Ilmu dan kalam perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Takluk ilmu dan kalam. Itu pecahan-pecahan belaka tu. Tapi waktu memang ulang-ulang sangat tu sebenarnya. Sebab apa yang saya tiap-tiap minggu ni saya ada catatan. Bukan mari dalam keadaan minggu lepas tahu ke tak apa yang hak ngajar minggu lepas. Saya tahu, dan memang saya ada catatan. Tiap-tiap minggu saya ada catatan. Minggu lepas saya bicara bab apa. Jadi minggu ni nak sambung bab apa. Kemudian perkara ni pernah tak bicara sebelum ni. Tengok ada dah sebelum ni, ada dah sebelum ni. Maknanya berulang-ulang dah sebelum ni. Saya tahu sebab memang saya catat. Mana sebelum hari ni saya buka dulu hak rakaman Bukit Payung hak minggu lepas. Bukan mari gitu, bukan. Ada ni. Maknanya memang hak saya dah sebut tu memang berulang-ulang dah. Jadi sekarang ni sama basar mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Sama ada tu wajib, sama ada tu harus. Mana ada yang wajib? Zat Allah ada wajib. Sifat Allah ada wajib. Mana ada yang harus? Zat kita ada harus je. Sifat kita ada harus je. Tu. Mana apa? Perkara yang ada ni ada hak qadim. Perkara yang ada ni ada yang baharu. Jadi sama basar melihat dan mendengar akan perkara yang ada. Sama ada tu qadim ataupun ada tu baharu. Jadi kalau perkara yang ada tu qadim, maka Allah pun mendengar dan melihat qadim juga. Dia panggil takluk tajzi qadim bagi sama dan basar. Kepada mana? Kepada perkara yang qadim lah. Mana? Zat Allah dan sifat Allah. Jadi Allah mendengar akan zat Allah sedia kala. Allah melihat akan zat Allah sedia kala. Tanjizi qadim. Dia kalau mendengar zat Allah ni, kita rasa pelik lah. Kalau kata Allah melihat zat Allah, tak pelik. Dia sama, sifat sama Allah ni bukan mendengar akan benda yang ada bunyi sahaja. Benda yang ada, maknanya Allah melihat tubuh kita dan Allah mendengar tubuh kita ni. Bukan Allah hanya mendengar cakapan kita. Bukan Allah hanya mendengar bisikan hati kita. Allah mendengar akan jasad tubuh kita. Allah mendengar. Tiap-tiap benda ada Allah dengar belaka. Kayu ke batu ke Allah dengar belaka. Allah melihat tu basar. Allah mengetahui tu ilmu. Allah mengada kayu batu itu kudrah. Allah yang bersifat dengan sama mendengar kayu dan batu. Kita pelik kayu batu dengar kat mana? Tu hak kita ni sama kita hanya mendengar benda yang ada bunyi. Tapi macam sebut sebelum ni kan, di hari akhirah pendengaran kita akan digandakan 10,000. Kekuatan pendengaran akan digandakan 10,000. Jadi dalam syurga semua benda kita boleh dengar belaka walaupun tak ada bunyi. Sekarang dengan kodok kekuatan pendengaran sekarang, adahnya hak biasa-biasa semuanya kita hanya boleh mendengar hak ada bunyi. Itu adah. Hak menyalahi adah, hak biasa saya sebut tu, orang buta
Dia kerja dia panjat pokoknya, kerja dia buta, dia panjat pokoknya kerja dia. Sebab apa? Sebab panjat pokoknya tidak ada masalah, tak pergi mana dah. Tak pergi mana dah. Sebab dia naik sterik je kan. Orang cuba nak tipu dia, suruh panjat satu pokok tu, dia kata ada pokok hok muda. Dia pun gibuh telinga dia di pokoknya tu. Bohong tak ada orang muda hok tua belaka. Dia tahu mana tu? Tuhan gandakan kekuatan pendengaran. Sebab apa? Sebab mata dia Tuhan tak kurniakan. Dia buta, jadi mata Tuhan tak boleh nampak. Tuhan ganti dengan ni kekuatan pendengaran ni. Lepas tu kadang-kadang orang tua mata tak apa nampak, telinga tajam. Masa mata nampak dulu, telinga biasa-biasa. Bila tua-tua ni, mata tak apa nampak, orang cakap bisik pun. Ni telinga dia jangan main apa tu, tajam. Apa tajam? Mungkin Tuhan ganti. Tuhan tarik hak mata tak apa nampak, Tuhan beri kekuatan di telinga. Mungkinlah. Kan ada kan? Cakap molek sikit, sela-sela tua-tua tu telinga tajam tu dengar. Sebab apa jadi telinga dia tajam? Sebab mata tak nampak. Mata tak apa terang dah. Jadi orang buta ni Tuhan beri kekuatan di pendengaran dia. Letak telinga di pokok tu, dia boleh tahu atas pokok tu ada ke tak ada buah muda orang kata ada tu. Tak ada bunyi, macam dia boleh dengar? Kita dengar ada bunyi tu ada. Hak ni dipanggil menyalahi adah, menyalahi kebiasaan. Kita panggil luar biasa. Maknanya kita sekarang ni hanya mendengar benda yang ada bunyi, itu ada. Tetapi bila di hari akhirah Allah gandakan kekuatan pendengar 10,000, kita akan boleh dengar dalam syurga walaupun tidak ada bunyi. Hak ada bunyi sama telahlah kita dengar. Hak tak ada bunyi pun boleh dengar. Jadi Allah yang bersifat sama ni mendengarkan perkara yang ada. Mana zat kita pun Allah Ta'ala dengar, zat kayu batu pun Allah Ta'ala dengar. Hak melihat itu takluk basar, hak mengetahui itu takluk ilmu. Jadi sekarang ni zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Allah yang bersifat dengan sama mendengar zat Allah sedia kala. Allah yang bersifat dengan basar melihat zat Allah sedia kala. Dia panggil tanjizi qadim, bagi sama dan basar. Mana? Ke kita ingat Tuhan tidak melihat zat Tuhan ke? Allah melihat zat Allah. Kenapa? Kenapa Allah tidak melihat zat Allah? Orang ahli syurga pun boleh melihat zat Allah di hari akhir dalam syurga. Allah tidak melihat zat Allah. Allah melihat zat Allah. Zat Allah ada sedia kala. Allah melihatnya bila? Melihat sedia kala. Tanjizi qadim. Pandai ni. Jadi mendengar akan zat Allah, melihat akan zat Allah sedia kala, dia panggil ta'alluq tanjizi qadim, bagi sama dan basar. Itu mudah je tu. Kita nak pergi kepada hak suluhi qadim. Ni ada depan lagi lagi ni. Erti nyata dan terang, keduanya sama basar, pada sedia kala akan zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah, sifat yang wujudiyah lah. Tak apalah tu kita nak cerita panjang tu. Jadi Allah nyata terang dengan sama dan basar pada sedia kala akan zat Allah dan sifat Allah. Itu dipanggil tanjizi qadim, bagi sama dan basar. Yang kedua ta'alluq suluhi qadim. Dia saya sebut tadi, yang kedua ta'alluq suluhi qadim, yang ketiga ta'alluq tanzih hadis. Dia kalau kita nak mudah, kita mulakan nombor 3 tu. Tadi saya sebut molek dah nombor 2, 3 dah, kita nak mula nombor 3. Kita ambil nombor 3 dulu. Biar kita lakah pun. Kita ambil nombor 3. Barulah kita naik hot nombor 2 tu. Nombor 3 ta'alluq tanzih hadis. Tadi ni luluh. Apa makna luluh? Mendengar dan melihat sama basar hadis baharu. Allah mendengar dan melihat bila ni? Baharu. Bukan qadim.
Allah mendengar dan melihat apa ni hak baharu ni. Ta'alluq nyata terang, inkisyaf keduanya dengan makhluk lah. Kemudian daripada adanya. Sekarang sebut dah tadi, perkara yang ada pecah dua. Satunya qadim, zat Allah dan sifat Allah. Satunya baharu, zat makhluk dan sifat makhluk. Jadi Allah mendengar dan melihat akan makhluk ni. Makhluk ni bila Allah mendengar dan melihat, kemudian daripada adanya. Selepas daripada ada, sebelum makhluk diadakan oleh Allah, Allah belum mendengar, Allah belum melihat. Tapi Allah telah menentukan pada azal dan Allah mengetahui pada azal makhluk tu akan diadakan kemudian. Itu cerita lain. Kita nak cerita samak basar. Jadi samak basar ni mendengar dan melihat tanjizi akan makhluk kemudian daripada adanya. Jadi makhluk ni baharu. Jadi Allah mendengar dan melihat akan makhluk Allahnya baharu. Dan putus terang dan nyata tu. Mana putus terang dan nyata ni? Tidak mendengar dan tidak melihat laginya. Kedua yang sama basar. Kemudian tak adanya dan binasanya. Selepas makhluk ni dihancurkan oleh Allah dengan tiup sangkakala yang pertama, Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat. Sebab apa? Sebab makhluk ni sudah tiada. Samak basar mendengar dan melihat akan perkara yang ada. Jadi sebelum ada makhluk, Allah tidak mendengar dan melihat lagi. Ada, Allah pun mendengar dan melihat. Kemudian dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Maka Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat sebab kita sudah hancur, tidak ada. Ada ni. Jadi Allah mendengar dan melihat akan makhluk selepas daripada makhluk diadakan. Jadi Allah mendengar dan melihat ni baharu, dipanggil tanjizi hadis. Baca hadis jangan duk pelik pula. Allah mak asli panjangnya, biarlah. Nak wis sungguh sikit. Panjang je lah. Tanjizi hadis. Oh macam mak wajib ni. Nak wis sungguh. Jadi Allah mendengar dan melihat akan makhluk, kemudian dia makhluk diadakan. Sebelum makhluk diadakan, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat lah. Dah belum ada kan? Ke pelik pula? Ni kita sebelum diadakan oleh Allah, Allah melihat tak kita? Kita pun melihatlah senang. Mendengar tu kita kadang-kadang payah sikit. Mendengar akan tubuh ni pelik. Tak apalah, kita pergi pada melihat. Sebelum kita diadakan, Allah melihat tak kita? Allah tidak melihat kita. Sebab Allah melihat benda yang ada. Kan Allah tahu, itu ilmu tu takluk ilmu. Kita dia bicara takluk samak basar ni. Allah tahu, Allah Ta'ala tahu dah. Dan Allah menentukan kita akan diadakan kemudian. Tapi sebelum kita diadakan, Allah belum melihat akan kita. Bila Allah melihat kita ni? Selepas kita diadakan oleh Allah. Allah melihatnya baharu akan kita yang baharu diadakan. Dia panggil tanjizi hadis. Tetapi samak basar Allah ni qadim, sifat yang qadimah. Bilakah Allah boleh melihat akan kita? Bilakah boleh? Tu sifat yang ta'aluk yang kedua. Ta'aluk suluhi qadim. Ta'aluk nyata dan terang. Keduanya samak dan basar dengan makhluk. Tapi bila ni? Dahulu daripada adanya. Jadi sebelum kita diadakan oleh Allah, Allah boleh dah nak mendengar dan melihat. Tapi belum mendengar, belum melihat sebab belum ada. Tapi bilakah Allah boleh mendengar melihat kita? Qadim lah sedia kala. Boleh saja, bukan mendengar melihat pun. Sebab kita belum diadakan. Lepas kita diadakan, Allah pun mendengar dan melihat akan zat kita. Tanjiz hadis. Selepas kita dibinasakan oleh Allah. Selepas kita dibinasakan oleh Allah, Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan zat kita sebab sudah dibinasakan. Tapi balik pada suluhi semula. Allah boleh tak nak melihat? Boleh melihat tu bolehlah melihat sebab samak basar Allah ada kan. Tapi melihat ke tak?
Tidaklah, sebab kita sudah dibinasakan. Tapi boleh. Boleh tu pada sedia kala lagi dah. Jadi maknanya suluhi qadim ni, Allah boleh mendengar dan melihat akan kita sebelum kita diadakan, dan Allah boleh mendengar dan melihat kita selepas kita dibinasakan. Boleh. Tapi bukan mendengar melihat sungguh, sebab kita tak ada. Sama basar Allah, mendengar dan melihat akan perkara yang ada, maujudat, perkara yang ada. Kalau ada tu sedia kala zat Allah dan sifat Allah, Allah mendengar dan melihat sedia kala lah. Tanzizi qadim bagi sama dan basar. Ada pun perkara yang ada ni baharu, Allah mendengar dan melihat pun baharu, ta'alluq tanzih hadis bagi sama dan basar. Perkara yang baru ada ni sebelum diadakan, Allah boleh tak nak mendengar dan melihat? Boleh. Tapi tidak mendengar, tidak melihat lah. Tapi boleh. Tak boleh. Macam ginilah. Kita tengok sesuatu apabila sesuatu tu ada depan mata kita. Kita boleh melihat lah. Sebelum tu, sebelum ada depan mata kita, kita melihat tak? Tak. Kita boleh tak melihat? Boleh lah, sebab kita tidak buta. Faham tak ni? Sekarang bila benda tu ada depan mata kita, kita pun melihat. Itu tanjizi. Tapi sebelum tu kita tak pernah tengok lagi dianya. Tapi sebelum tu kita boleh tak nak tengok? Boleh lah, mata kita terang. Tapi boleh je lah, suluhi je lah. Boleh. Tapi tak ada depan mata nak tengok warna kitanya. Allah melihat, benda yang ada Allah melihat, dia tak ada sakatan. Kita melihat, kena ada depan mata kita, baru kita boleh melihat. Melihat Allah tak ada sakatan. Melihat kita ada sakatan. Depan mata kita, kita pun boleh melihat. Sebelum tu, kita tidak pernah lagi melihat. Tapi sebelum tu kita boleh tak? Kalau ada, kita bolehlah melihat. Dah tak ada, kita tak melihat. Tapi boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab kita ada sifat basar. Boleh ke tak? Sekarang ni kita melihat ni hari ni. Kemarin kita tidak melihat lagi. Tapi boleh tak? Kemarin tak boleh lagi sebab saya buta. Gitu. Boleh melihat. Tapi dah tak ada nak tengok ke mana. Tapi boleh ke tak? Boleh kalau ada. Ke mana? Ke kemarin tak boleh sebab buta. Tak boleh. Tapi dah tak ada nak tengok ke mana. Tapi boleh. Boleh. Dia pun tak ada depan mata kita. Kita sudah tidak melihat dia sebab dia sudah tak ada depan mata kita. Tapi kita boleh tak nak melihat kalau ada balik? Boleh. Tapi tidak melihatlah sebab dia sudah tak ada depan mata kita. Sebelum dia ada depan mata kita, kita setakat boleh melihat sebab kita bukan buta. Selepas daripada dia lari keluar dari tempat kita tu, kita sudah tidak melihat. Tapi kita boleh tak nak melihat? Boleh sebab kita bukan buta. Itu suluhi. Tak ada ni. Ini contoh. Kalau kita balik pada kudrah. Kita ada tenaga. Ada barang depan kita. Kita boleh tak angkat? Boleh. Tapi kita belum angkat. Kemudian kita pun angkat. Angkat tu tanjizi. Buat sungguh. Tapi boleh angkat? Boleh. Sama-sama dah. Bagi kita bukan orang kengih, orang kuat. Pandai ni. Kan kita jenis kan malah kan. Benda ada depan mata kita. Adalah sapah ke gapa ke. Bila kau kita boleh angkat sapah tu pergi buang? Bila masa? Tapi hak tanjizinya, siapa mari rasa rajin itulah. Barulah tanjizi. Kau kan? Sapah tu memang kita boleh angkat. Boleh suluhi. Sebab apa? Sebab kita ada tenaga. Boleh saja. Tanjizi, bila kita rajin, tanjizi orang lain yang tolong angkat. Kita tengok saja je lah. Tapi kita boleh tak? Boleh sebab kita ada tenaga. Itu suluhi dia panggil. Dia sebenarnya suluhi ni bukan ta'alluq pun. Tak buat apa pun setakat boleh. Hak ta'alluq sungguhnya hak tanjizi tu. Buat, mendengar, melihat. Itu baru panggil tanjizi. Boleh ni setakat boleh gitu. Tak buat apa-apa pun.
Dia hak ta'alluq ni hak buat sungguh, hak mendengar sungguh, hak melihat sungguh. Sebab tu dia ta'alluq sebenar tanjizi. Suluhi bukan ta'alluq, tapi dia panggil ta'alluq jugalah. Contoh kalau biasa tu buat misalnya suluhi dengan tanjizi, duit. Kita ada duit. Bilakah kita boleh membeli? Boleh beli dah duit ada ni. Bilakah membeli? Jumpa barang hak kita berkenang. Hak beli tu tanjizi dia panggil. Hak boleh ni dah ada duit boleh lah ke tak boleh? Bila ada duit bolehlah kita nak beli. Tapi dah jumpa lagi barang kita kenang, tak beli lagi lah kitanya. Jumpa barang kita kenang, kita pun membeli. Membeli tu tanjizi. Sebelum tu, selepas ada duit, suluhi boleh. Tapi tak beli, boleh saja. Ke sebelum tu tak boleh lagi? Duit ada dalam poket, tak boleh lagi beli? Boleh lah. Beli ke tak? Nanti dulu tak beli lagi. Beli tu dia panggil tanjizi. Ada ni. Jadi Allah mendengar dan melihat akan makhluk ni bila mendengar sungguhnya tanjizi, selepas daripada makhluk diadakan oleh Allah. Nanti hadis. Tapi samak basar Allah ni bila kau boleh melihat makhluk ni? Boleh melihat sedia kala dah walaupun makhluk ni belum ada. Walaupun makhluk ni selepas dibinasakan, boleh sedia kala samak basar Allah. Bukan kata sedia kala samak basar Allah ni tak boleh pun nak mendengar melihat. Ada saja je samak basar. Tak boleh nak mendengar melihatnya. Mustahil. Satu lagi saya biasa buat misalnya. Kalau kita lah suluhi dengan tanjizi ni. Mana contohnya Tuhan jadikan kita ni ada sifat kalam di lidah. Tanda ni. Bercakap sungguhnya bila? Almost tahun 2 tahun. Sebelum tu tak pandai nak bercakap. Tapi boleh bercakap sebenarnya kalau tahu jadi cakap. Bukan tak boleh lagi. Bukan kata sebelum tu bisu. Dah. Dia ada dah sifat kan lidah kita. Tapi tak pandai lagi nak guna. Hak guna sungguh tu dia panggil tanjizi. Tapi sebenar dengan sifat kalam atau letak di lidah kita, bila kau boleh berkata-kata? Lahir boleh lalu. Dah tengok tu. Ada Nabi hak Nabi Isa AS tu. Bercakap pada masa budak. Sebab apa? Dah sifat kalam ada. Tapi kita ni walaupun sifat kalam tu ada daripada lahir, tapi tanjizi sungguhnya umur setahun ada. Sebelum tu jadi tak pandai nak guna. Tapi dengan sifat kalam lidah ni boleh dah. Boleh lah kalau Tuhan jadi cakap. Boleh je lah. Bukan kata tak ada lagi sifat kalam masa-masa setahun. Budak mana-mana pun umur setahun ke bawah bisu. Dah tak ada. Ada dah sifat kalam. Dengan sifat kalam tu boleh dah nak berkata-kata, tapi tak pandai nak guna. Ada ni. Duit ada lama dah ni, tapi sayang nak guna. Tapi boleh dah nak beli. Boleh lah duit kita, bukan duit orang. Boleh. Tapi boleh je lah. Hak tanjizinya, jumpa barang kita kenal, kita pun membeli. Itu dia panggil tanjizi. Jadi Allah mendengar dan melihat. Hak mendengar dan melihat sungguhnya tanjizi. Tanjizi hadis selepas Allah jadikan makhluk. Sebelum Allah jadikan makhluk, selepas Allah binasakan makhluk, kiamat, Allah boleh mendengar, boleh melihat sedia kala suluhi qadim. Kalau kita balik pada kudrah, sifat kudrah, Allah mengada meniada. Tu qadar hukum yang kenal. Mengada meniada baharulah pada ni. Ni sekarang ni. Gerak diam kita ni tanzih hadis bagi kudrah dah ni. Tapi bila kau Allah boleh gerak diamkan kita, sedia kala Allah kuasa kan. Itu suluhi qadim. Kita pergi pada iradah pula. Ni kita berada di masjid ni di masjid Bukit Payung ni. Ini tanzih qadim bagi iradah. Allah menentukan sedia kala qada. Qadar Allah melakukan sekarang. Tanzih hadis baharu. Qada iradah Allah menentukan sedia kala.
tanjizi qadim. Allah menentukan sedia kala pagi ni kita ada di masjid Bukit Payung. Tapi Allah boleh tak nak menentukan pagi ni kita berada tempat lain? Boleh suluhi qadim. Allah boleh menentukan sedia kala di mana-mana pun kita nak berada. Tapi Allah menentukan sungguhnya hanya satu je lah tanjizi qadim di Bukit Payung. Allah mengetahui sedia kala. Tanjizi qadim bagi ilmu. Ada tak Allah mengetahui baharu? Tidak ada, mustahil. Ada tak perkara yang Allah boleh mengetahui tetapi Allah tidak mengetahui suluhi qadim bagi ilmu? Mustahil. Ilmu hanya ada satu saja, ta'alluq tanjizi qadim sahaja. Suluhi qadim mustahil. Tanjizi hadis bagi ilmu mustahil. Mana hadis bagi ilmu? Mengetahui yang baharu. Maknanya sebelum tu Allah jahil, mustahil. Suluhi qadim bagi ilmu, Allah boleh mengetahui tapi Allah belum mengetahui. Oh, mustahil gitu. Allah mengetahui sekalian perkara pada sedia kala. Tanjizi qadim bagi ilmu. Satu saja ta'alluq bagi ilmu. Mana? Jadi minggu ni kita bicara ta'alluq. Nanti nak masuk pada sifat kalam tu, ta'alluq dia 3 juga. Tu payah sikit ta'alluq kalam tu. Jadi kita biasa nak faham tanjizi qadim, tanjizi hadis dengan suluhi qadim, ta'alluq sama dan ta'alluq basar. Itu lebih faham. Tapi yang mudah fahamnya basar lah. Sama ni kita kadang-kadang melihat akan zat Allah. Allah mendengar akan zat Allah. Allah mendengar macam mana zat Allah? Zat Allah ada bunyi ke? Tak. Allah mendengar akan sekian perkara yang ada, sama ada bunyi ataupun tak ada bunyi. Tapi yang mudahnya melihatlah. Allah melihat zat Allah sedia kala, tanjizi qadim. Allah melihat zat kita yang baharu ni, melihat pun baharu, tanjizi hadis. Sebelum kita diadakan, Allah boleh tak nak melihat? Allah boleh melihat zat kita, suluhi qadim sedia kala Allah boleh melihat. Tapi Allah belum melihat sebab kita belum diadakan lagi. Bila kita diadakan, Allah melihat sungguh akan zat kita tapi melihat yang baharu, tanjizi hadis. Jadi dimudah hak basar. Tanjizi qadim bagi basar, tanjizi hadis bagi basar dan juga suluhi qadim bagi sifat basar. Tapi sama basar sama je lah. Ta'alluq sama basar sama sahaja. Selesailah kitanya hak sifat yang ke-12, sifat basar. Ke-13 kalam sifatun ma'aniyun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.